Malam itu, seperti malam-malam biasa, suasana di ward ICU di Hospital Sri Sentosa sunyi dan hening. Lampu-lampu redup menerangi barisan katil pesakit yang tenang, hanya ditemani bunyi mesin pemantau yang berdenyut perlahan. Jururawat Nisa sedang menjalankan shift malamnya, memeriksa rekod pesakit. Ketika dia hampir selesai, dia perasan sesuatu yang aneh. Di katil nombor 9, yang sepatutnya kosong, kerana pesakit sebelumnya baru dipindahkan ke ward biasa, kini kelihatan ada seseorang terbaring di situ. Nisa berbisik kepada dirinya. Pesakit baru? Kenapa aku tak diberitahu? Nisa memeriksa senarai pesakit di tangannya. Tiada nama yang tercatat untuk katil nombor 9. Dengan langkah ragu, dia menghampiri katil itu. Di atas katil itu, seorang lelaki tua berbaring. Wajahnya pucat seperti tidak bernyawa, tetapi dadanya naik turun perlahan, menandakan dia masih hidup. Nisa cuba menyapanya. Nisa, Encik? Nama Encik siapa? Macam mana Encik boleh masuk ke sini? Ketika Nisa kembali ke ward, suasana semakin aneh. Mesin pemantau pesakit lain menunjukkan bacaan normal, tetapi monitor di katil nombor 9 berkelip-kelip dengan bunyi statik yang menakutkan. Nisa berbisik, "Apa yang tak kena dengan mesin ni?" Nisa mematikan mesin itu, tetapi bunyi statik masih kedengaran. Ketika dia memandang ke arah lelaki di katil, dia terkejut melihat lelaki itu tersenyum, mulut ternganga, seperti orang kena sawan. Nisa terkejut. "Encik, apa yang berlaku? Kenapa Encik senyum macam tu?" Lelaki itu masih membisu, tetapi senyumannya semakin lebar. Wajahnya yang tadi pucat kini kelihatan menyeramkan. Wah! Wah! Tiba-tiba, lampu di ward ICU berkelip-kelip dan suhu di sekitarnya terasa semakin dingin. Nisa mendengar bunyi bisikan halus di sekelilingnya. Nisa terdengar suara bisikan yang tidak jelas. "Kau, kembali! Mari! Mari! Ke sini!" Nisa terperanjat. "Siapa di sana? Apa yang kau mahukan?" Dengan tak disangka-sangka, pesakit itu di katil nombor 9 tiba-tiba bangun dan duduk tegak, tanpa sebarang amaran. Dia bangun, tubuhnya kaku, dan tak seperti orang biasa, seperti bukan manusia. Lelaki itu dengan suara serak berkata, "Hai jururawat, kau tak boleh ada di sini malam ini." Nisa terkejut. Dengan suara terketar-ketar, ia bertanya, apa maksud Encik? Siapa Encik sebenarnya?" Sebelum lelaki itu menjawab, dia merebahkan dirinya ke katil, seolah-olah tidak sedarkan diri. Nisa mulai ketakutan, dia bingung, dan cuba lari keluar dari ward untuk mencari bantuan. Ia bergegas, tetapi pintu ke ICU itu terkunci. Ia paksa buka pintu itu, tak berganjak. "Apa ni?" Nisa mula terpekik. "Tolong! Tolong! Ada sesiapa di luar? Tolong buka pintu ni." Ketika Nisa cuba mencari jalan keluar, dia melihat fail lama di atas meja berhampiran katil lelaki itu. Di dalamnya terdapat nama dan gambar seorang lelaki. Namanya Encik Mansor bin Saleh, seorang pesakit yang meninggal dunia di ICU itu 5 tahun lalu. Apa ni? Nisa tengok gambar di fail, sama muka, sama orangnya, wajahnya mulai pucat. Ia berbisik, "Tak mungkin! Ini lelaki yang ada di katil tadi." Dia memandang ke arah katil nombor 9, tetapi aneh, katil itu kosong. Mana pergi Pak Cik itu? Tiba-tiba, Nisa merasakan ada seseorang berdiri di belakangnya. Lelaki itu bersuara serak, berbisik di telinga Nisa, Kau tak akan keluar dari sini." Nisa menoleh dengan pantas, tetapi tiada sesiapa di belakangnya. Namun, di cermin pintu ICU, dia melihat bayangan lelaki itu berdiri di belakangnya, memandang dengan wajah marah dan menyeramkan. Dalam keadaan panik, Nisa cuba menghubungi telefon kecemasan di ward. Setelah berkali-kali, akhirnya ada yang menjawab, dan suara di hujung telefon memberitahunya bahawa katil nombor 9 telah ditutup
selepas kejadian misteri 5 tahun lalu. Suara di telefon. Cik Nisa. Tiada pesakit yang sepatutnya berada di situ malam ini, Cik Nisa. Tinggalkan wad itu segera. Nisa. Tinggalkan? Pintu terkunci. Dia ada di sini. Suara di telefon. Siapa dia? Siapa dia? Wad itu sepatutnya kosong. Sebelum panggilan terputus, suara lelaki itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan dekat. Suara lelaki. Kau akan aku bawa bersama aku. Tiba-tiba lampu ICU padam sepenuhnya. Dalam gelap gelita, Nisa pengsan dan rebah. Hanya bunyi nafas Nisa yang kedengaran dalam gelap. Selang beberapa waktu, teman-teman bertugas mula merasakan sesuatu. Tidak kena dan bergegas ke bilik ICU. Setiba di ICU, mereka membuka lampu. Lampu menyala semula. Nisa ditemui pengsan di lantai oleh rakan-rakan sekerjanya. Hani, Nisa, apa yang berlaku? Kau okey? Nisa mulai sedar dan rasa lega. Dengan tergagap, ia menjawab, dia ada pesakit itu di katil nombor 9. Hani rasa bingung. Katil nombor 9? Wad ICU malam tadi kosong. Tiada sesiapa pun di sana. Nisa memandang ke arah katil itu sekali lagi. Tetapi hanya katil kosong yang kelihatan, tiada siapa di sana. Namun, dia tahu apa yang dia lihat malam tadi adalah nyata. Hatinya masih tertanya-tanya, siapa gerangan pesakit itu? Kenapa ia masih menghantui wad ICU? Mungkin ada ruh-ruh yang tidak mau pergi. Mereka hanya menunggu dan ingin bertemu manusia-manusia lain. Akhirnya, cerita macam ini kerap berlaku, kerana di rumah sakit, tempat ruh-ruh berkeliaran, masih terperangkap.